Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Zarina Basir. Selamat menonton. Sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya mau tentang topik 3, penglibatan peranan dan sumbangan. 3.1 Peringkat Serantau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Mengapa Malaysia melibatkan diri dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ialah mempercepatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan serta kebudayaan serantau. Kedua, mengekalkan keamanan dan kestabilan kawasan serantau dengan menghormati dan mematuhi peraturan undang-undang dan keadilan negara kawasan serantau serta mematuhi prinsip bangsa-bangsa bersatu. Ketiga, memupuk kerjasama yang aktif dan mengembangkan kepentingan bersama dalam ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran. Keempat, membekalkan bantuan dan pelatihan penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan negara anggota. Kelima, mewujudkan kerjasama lebih berkesan dalam penggunaan sumber yang lebih baik dalam industri pertanian. Keenam, memberas perdagangan dan kajian masalah perdagangan komoditi antarabangsa. Ketujuh, meningkatkan kemajuan bidang pengangkutan dan berhubungan serta bekerjasama meningkatkan taraf hidup rakyat negara anggota. Ke-8, meningkat bidang pengajian dan pendidikan yang lebih maju di Asia Tenggara. Menyeka kerjasama era dan berfaedah menerusi pertumbuhan serantau dan pertumbuhan antarabangsa yang telah wujud dan mempunyai matlamat yang sama. Bagaimana Malaysia memainkan peranan dan sumbangan dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ada 3. Pertama ialah bekerjasama dalam bidang politik dan keselamatan. Kerjasama dalam bidang politik dan kerjasama dalam bidang politik dan keselamatan menjadi agenda utama ASEAN pada peringkat awal penubuhannya. Antara agenda penting Asia yang melibatkan isu-isu politik dan keselamatan ialah wujud SEAN-WFT, Zon Bebas Senjata Nuklear, memastikan kawasan ASEAN bebas daripada ancaman senjata nuklear. Kedua, ZOPFAN, kawasan aman, bebas dan berkecuali Beritisha Kuala Lumpur 1971. Tujuan Beritisha ZOPFAN ialah menjaminkan keamanan serantau melalui dasar pengecualian serantau. Kedua, menjamin keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara dengan mengelakkan campur tangan oleh mana-mana pihak luar seperti Rusia, Amerika Syarikat dan negara China dalam hak-hak rantau ini. Sebarang pertikaian di Asia Tenggara harus diselesaikan secara aman dan bukan secara kekerasan. Seterusnya, tidak harus melibatkan diri dalam pertikaian di antara kuasa-kuasa besar. Akhir, setiap negara harus dibenarkan menentukan nasib sendiri. Forum Serantau ASEAN (ARF). Tujuan ARF ditubuhkan ialah untuk penyelesaian akibat dari konflik antara negara disebabkan penyisiran kuasa akibat pembentukan ekonomi yang besar. Kedua, kepelbagaian dalam kawasan menyebabkan perbezaan pendekatan masalah perdamaian
dan keamanan. Ketiga, konflik teritorial dalam dan pertikaian yang belum selesai. Kedua, bekerjasama dalam bidang ekonomi, menyertai kerjasama ASEAN tambah 3, Jepun, Korea, dan China. Merupakan satu rangkaian kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dan 3 negara di Asia Timur Laut, yaitu Jepun, Korea, dan China. Nama asalnya ialah EAEC. Nama terkini ialah ASEAN tambah 3. Nama ini dicadang oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dato' Mahathir bin Mohamad untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara Asia Timur dalam ekonomi, kewangan, pembangunan sosial dan sumber manusia, serta pembangunan saintifik dan teknikal, budaya dan informasi, dan pembangunan infrastruktur. Poin kedua ialah menganggotai kawasan perdagangan bebas ASEAN AFTA. Penubuhan AFTA dapat direalisasikan melalui perjanjian skim tarif keutamaan sama rata CEPT. Tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai pusat perkiraan untuk pasaran dunia. Kedua, membolehkan barangan ASEAN menembusi pasaran anggota-anggota dengan bebas melalui pemasuhan tarif antara wilayah dan halangan bukan tarif. Sektor perkiraan ASEAN akan menjadi lebih efisien dan kompetitif, menghapuskan sekatan perdagangan dua hara, mengarahkan kerjasama perdagangan, dan meningkatkan pasaran negara serantau. Poin ketiga, pembangunan segitiga pertubuhan merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah ASEAN, melibatkan 3 atau 4 buah negara yang berjiran atau sebatas. Kerjasama memajukan sub-wilayah yang berjiran di dalam ASEAN. Kerjasama menubuhkan kepada modal buruh, teknologi, telekomunikasi, keselamatan, dan perdagangan. Kawasan segitiga pertubuhan pertama ialah INSGT. Lihat gambar raja pertama. Indonesia, Malaysia, Singapura. Draw Triangle Selatan. Kedua, INTGT. Gambar raja kedua. Indonesia, Malaysia, Thailand. Draw Triangle Utara. EAGA BIMP. Gambar raja ketiga. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Rancangan pembangunan ekonomi segitiga pertubuhan ialah pembangunan sektor perancangan, pembangunan sektor pengangkutan dan perhubungan, pembangunan sektor telekomunikasi, pembangunan sektor pertanian dan perikanan, pembangunan sektor perindustrian, kerjasama sektor perhutanan, kerjasama infrastruktur fizikal, perdagangan, pelaburan, pengeluaran buruh, dan teknologi. Tujuan kerjasama segitiga pertubuhan ASEAN ialah mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawasan yang terbabit, pengeluasan pasaran dan perdagangan, perkongsian pelaburan, modal, perkongsian teknologi R&D dan inovasi baru, pengaliran buruh dan tenaga bakar.
Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertubuhan ASEAN ialah penguatan ekonomi rantau, kedua, masalah fizikal, ketiga, masalah teknologi dan kebakaran yang rendah, keempat, masalah politik, kelima, masalah pasaran terhad. Poin keempat ialah kerjasama dalam sektor kewangan. Majlis Pembangunan Asian Banking Council telah ditubuhkan untuk menyelaras kegiatan perdagangan di rantau ASEAN. Syarikat Kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberi kemudahan kewangan kepada projek-projek usaha sama ASEAN. Ketiga, bekerjasama dalam bidang sosial. Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia MABBIM adalah untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Kedua, mengembangkan bahasa Melayu supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa moden yang lain. Ketiga, meningkatkan semangat persaudaraan antara negara anggota. Kedua, pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara SEAMEO ditubuhkan untuk mengarahkan kerjasama dalam bidang pendidikan, budaya dan sains. Projek yang telah dilaksanakan ialah RELC Pusat Kajian Bahasa Inggeris Singapura, INNOTECH Inovasi dan Teknologi Filipina, RECSAM Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik Malaysia. Isu-isu semasa ASEAN. Isu-isu semasa ASEAN yang pertama ialah Piagam ASEAN. Piagam ASEAN ditandatangani di Singapura apabila semua 10 anggota negara setuju untuk mewujudkan piagam ini. Piagam ASEAN akan menetapkan rangka jenis institusi yang baru dan sah untuk memperbaiki pelaksanaan, penyelarasan dan proses membuat keputusan. Prinsip utama dalam Piagam ASEAN. Yang pertama ialah penekanan terhadap kepentingan ASEAN dalam kerjasama serantau. Yang kedua ialah hormat kepada prinsip-prinsip keutuhan wilayah, kedaulatan, sikap berkecuali dan identiti kebangsaan negara anggota ASEAN. Yang ketiga ialah pemupukan keamanan dan identiti serantau, penolakan percerobohan serta penyelesaian pertikaian secara damai melalui dialog dan rundingan. Tujuan Piagam ASEAN yang pertama adalah untuk mewujudkan mekanisme hak asasi manusia. Yang kedua adalah untuk membentuk satu landasan perundangan dan mengubah wajahnya daripada satu himpunan longgar negara serantau kepada yang terikat dengan peraturan. Yang ketiga adalah untuk menjadikan ASEAN lebih relevan dan kuat. Yang keempat adalah untuk menggariskan prinsip pegangan ASEAN. Yang terakhir adalah untuk mengukuhkan Sekretariat ASEAN di Jakarta serta menetapkan kriteria kemasukan anggota baharu dan bagi menyelesaikan pertikaian. Terdapat 4 maklumat Piagam ASEAN. Yang pertama adalah untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara-negara anggota. Maklumat yang kedua ialah penyelesaian pertikaian secara aman. Yang ketiga ialah tidak campur tangan dalam hak ehwal dalaman negara anggota. Yang terakhir ialah hak untuk hidup tanpa gangguan dari luar. Isu-isu semasa ASEAN yang kedua ialah Komuniti Ekonomi ASEAN atau Pasaran Tunggal ASEAN. Tujuan isu ini adalah untuk mewujudkan pasaran tunggal negara anggota.
menarik minat pelabur luar ASEAN, mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan, meningkatkan taraf hidup negara serantau, dan bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa. Faedah isu ini ialah keluasan pasaran lebih 20 ganda, peluang-peluang ekonomi yang luas memandangkan rantau ASEAN sedang pesat membangun, peningkatan golongan pertengahan di ASEAN, sumber asli yang banyak seperti minyak dan gas, kayu gayaan, galian, kelapa sawit dan ketak, struktur ekonomi perindustrian, pembangunan modal insan, peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Isu yang ketiga ialah Komuniti ASEAN. Komuniti ASEAN berasaskan kepada 3 tonggak utama. Yang pertama ialah Komuniti Politik Keselamatan ASEAN. Ini adalah untuk mengesahkan kemajuan kerjasama politik dan keamanan. Yang kedua ialah Komuniti Ekonomi ASEAN untuk menggalakkan perkhidmatan dan peraliran sumber manusia serta mempercepatkan pelaksanaan visa tunggal selain integrasi mata wang dan kewangan. Yang ketiga ialah Komuniti Sosial Budaya ASEAN. Adalah untuk membincangkan projek pertukaran belia, sukan, kebudayaan, pendidikan dan jaminan sosial. Fokus bagi Komuniti ASEAN untuk 10 tahun akan datang. Yang pertama ialah lebih penekanan terhadap rakyat ASEAN dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang ASEAN dan visinya untuk menjadi komuniti yang lebih bersatu dari segi politik dan integrasi, padu dari segi ekonomi dan bertanggungjawab dari segi sosial. Yang ketiga ialah memastikan kebebasan asas, hak asasi manusia dan kehidupan lebih baik bagi semua warga ASEAN. Yang keempat ialah berwawasan dan menjadi permainan global. Yang kelima ialah melaksanakan agenda ASEAN dan pada masa yang sama memperjuangkan aspirasi nasional yang menyumbang kepada pembinaan komuniti ASEAN. Yang terakhir adalah untuk memperkukuhkan ASEAN. Dokumen ASEAN 2025 bersama melangkah ke hadapan. Dokumen ini ditandatangani oleh pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN ke-27 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada November 2015. Dokumen ini adalah untuk menggariskan laluan bagi pembinaan komuniti ASEAN bagi 10 tahun akan datang. Dokumen ini merupakan pelan tindakan berwawasan yang menggariskan maklumat dan aspirasi ASEAN untuk merealisasikan hasrat bagi penyatuan, integrasi dan kesepatuan lebih jitu sebagai satu komuniti. Fokus bagi komuniti ASEAN untuk 10 tahun akan datang. Yang pertama ialah melibatkan semua warga negara ASEAN untuk menggalakkan komitmen dan pengenalpastian dasar-dasar ASEAN dan kepentingan serantau. Yang kedua ialah meningkatkan kapasiti. Ini adalah untuk mengendalikan cabaran media sedia ada dan bakal muncul pada tahun masa sama mengekalkan kesatuan ASEAN. Aspirasi utama dokumen ini termasuk 3 teras ASEAN iaitu Komuniti Politik Keselamatan, Komuniti Ekonomi dan Komuniti Sosial Budaya. Elemen utama dalam Komuniti Politik Keselamatan. Yang pertama ialah ASEAN berasaskan peraturan berorientasikan dan berpastikan rakyat di rantau yang aman, stabil dan makmur. Yang kedua ialah komuniti dinamik, berdaya tahan dan harmoni yang bersatu. Ini bermaksud komuniti yang mampu respons secara efektif terhadap cabaran yang menjejaskan ASEAN dari dalam dan luar rantau.
Yang ketiga ialah komuniti yang berpendirian teguh dalam mengekalkan kepusatan ASEAN untuk menerusi mekanisme serantau. Yang terakhirnya adalah untuk meningkatkan kerjasama dan dialog dengan rakan luar ASEAN bagi faedah dan kepentingan bersama. Elemen utama bagi komuniti sosial budaya ialah menggalakkan kehidupan berkualiti tinggi dan akses sama rata kepada peluang untuk semua. Yang kedua ialah komuniti mampan yang menggalakkan pembangunan sosial dan perlindungan alam sekitar. Yang ketiga ialah komuniti berdaya tahan dengan peningkatan kapasiti untuk respon dan penyesuaian secara berterusan terhadap cabaran dan ancaman semasa. Yang terakhirnya ialah komuniti yang dinamik, terbuka, kreatif dan bersesuaian dengan identiti ASEAN. Elemen utama bagi komuniti ekonomi. Yang pertama ialah berintegrasi lebih padu dan mempunyai jalinan dengan sistem ekonomi global. Yang kedua ialah mesra perniagaan dan persekitaran. Yang ketiga ialah meningkatkan penyertaan dalam aktiviti tambah nilai tinggi dan berasaskan pengetahuan. Yang keempat ialah kompetitif dan dinamik untuk menggalakkan inovasi dan perniagaan semua saiz berkembang maju. Yang kelima ialah hak pengguna dilindungi. Yang keenam ialah komuniti yang mendapat manfaat daripada integrasi ekonomi yang dikongsi secara saksama di antara dan kalangan negara anggota ASEAN. Yang terakhir ialah memperluas capaian pasaran dan sumber barangan dan perkhidmatan strategi dengan penambahbaikan dari segi rangkaian pengangkutan dan infrastruktur. Faedah ASEAN 2025 kepada warga ASEAN. Yang pertama ialah menikmati kehidupan yang lebih bersepadu, terjamin, aman dan bersatu. Kedua, menikmati berbagai keuntungan hasil daripada tabik urus dan amalan alam sekitar mampan. Ketiga, melindungi hak asasi manusia, kebebasan asas dan keadilan sosial dengan akses sama rata kepada peluang-peluang untuk semua. Keempat, menikmati tabik urut bagi manfaat daripada akses kepada berbagai pilihan teknologi dan kepakaran. Kelima, menjadi sebahagian daripada komuniti yang bertanggungjawab terhadap sosial dan berinteraksi dengan lebih baik antara satu sama lain di ASEAN dan dunia. Keenam, menikmati lebih kemakmuran menerusi peningkatan peluang-peluang ekonomi, peningkatan perhubungan serantau, kemudahan perjalanan dan menjalankan perniagaan antara negara ASEAN serta ekonomi serantau yang berdaya maju. Ketujuh, menikmati akses kepada produk dan perkhidmatan dengan pilihan lebih luas, lebih selamat dan lebih berkualiti. Faedah ASEAN 2025 kepada rakan-rakan kongsi ASEAN. Yang pertama, mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Komuniti dinamik yang komited dan mempunyai kapasiti untuk menyumbang ke arah serantau yang aman, selamat dan stabil. Kedua, menangani isu-isu rawan yang menjadi kebimbangan bersama seperti perubahan iklim dan alam sekitar. Ketiga, menangani cabaran keselamatan bukan tradisional seperti jenayah berkaitan data, perdagangan dan penyeludupan manusia. Keempat, meningkatkan aktiviti ekonomi, perdagangan dan pelaburan melalui suara dan peranan lebih luas dalam forum ekonomi global dan peningkatan sumbangan terhadap tabik urus ekonomi global. Isu-isu antara Malaysia dengan negara ASEAN. Isu-isu antara Malaysia dengan Singapura ialah tapak laut jambatan menggantikan tapak Johor, bekalan air mentah, simpanan wang bekerja dan sepadan laut dan udara. Isu antara Malaysia dengan Indonesia ialah pendatang tanpa izin, pertitihan sepadan, pencerobohan nelayan dan lanun. Isu antara Malaysia dengan Thailand ialah pencerobohan nelayan, keganasan di selatan Thailand
dan tui kerakyatan. Isu antara Malaysia dengan Filipina ialah tuntutan ke atas Sabah berdatang tanpa izin dan lanun. Isu antara Malaysia dengan Vietnam ialah tuntutan ke atas Kepulauan Spratly dan pencerobohan nelayan. Isu antara Malaysia dengan Myanmar ialah isu peralihan. Faedah-faedah yang diperoleh oleh Malaysia hasil perlibatannya dalam ASEAN. Dari segi ekonomi, perjanjian keutamaan perdagangan PTA barangan Malaysia boleh menembusi pasaran ASEAN dengan lebih mudah tanpa sekatan yang ketara. Kedua, dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dua negara. Ketiga, perkongsian modal menerusi konsep pelabuhan bersama. Keempat, perluasan saiz pasaran. Kesan-kesan positif diperoleh melalui pertambahan penduduk dan peningkatan kuasa beli yang menyebabkan perangan perkhidmatan boleh dijual ke serata negara ASEAN. Dari segi saiz dan teknologi dan inovasi, perkongsian teknologi R&D dan inovasi baru dalam semua bidang, contohnya dalam bidang perindustrian, tenaga, pertanian, periklanan, perhutanan, perangkutan, telekomunikasi, kewangan dan lain-lain. Dari segi sumber-sumber pengeluaran, faedah daripada perkongsian sumber-sumber pengeluaran seperti sumber tenaga dan sumber alam. Wujud keadaan saling melengkapi. Kekurangan sesebuah negara boleh ditampung oleh kelebihan dari negara lain. Dari segi tenaga buruk dan kebakaran, kekurangan buruk di Malaysia boleh ditampung oleh penawaran buruk dari negara jiran. Dari segi kelestarian alam sekitar, perkongsian menjaga alam sekitar, saling bekerjasama dalam menangani masalah alam sekitar seperti jerebu dan tumpahan minyak. Dari segi kestabilan politik dan keselamatan, menikmati faedah daripada kestabilan politik serantau menerusi konsep Jovan semangat kejiranan dan dasar tidak campur tangan hak ehwal politik dalaman negara-negara ASEAN. Bersama dalam menjaga keselamatan serantau seperti ancaman lanun dan jenayah rentas sepadan. Cabaran dalam ASEAN. Cabaran yang pertama ialah kurangnya permintaan daripada pasaran dunia terhadap sumber bahan utama seperti kelapa sawit dan ketat asli negara-negara ASEAN menyergap pertumbuhan ekonomi di serantau ini. Kedua, akibatnya negara-negara ASEAN terpaksa memberikan perhatian kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan. Ketiga, persamaan pengeluaran dan pemasaran barangan menyebabkan persaingan sesama sendiri. Keempat, melaksanakan projek ekonomi mengikut kepentingan negara sendiri dan bukan kepentingan serantau. Kelima, kerjasama ekonomi juga terhindar kerana ketidakstabilan politik yang dialami oleh negara-negara tertentu. Keenam, pergantungan kepada negara-negara maju masih berlanjutan. Ketujuh, dasar perlindungan diamalkan oleh negara-negara maju. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.